A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey. Kita tengok kepada mafhum as-sariqah, sambungan kepada pelajaran kita baru ni. Okey, kita tengok mafhum as-sariqah. Okey, as-sariqah hiya akhzu malil ghair, okey, min al-hirzi fi darin aw makhzanin khafiyah. Okey, aw makhzan khafiyah. Okey. Kita boleh tengok sini. Okey, daripada ta'rif ni, perbuatan mencuri tadi adalah mesti akhzu malil ghair. Ia mesti ambil harta orang lain. Harta sendiri tak dianggap mencuri, ya. Okey, harta orang lain. Seterusnya minal hirzi. Okey, daripada harta tadi mesti minal hirzi, daripada tempat simpanan dia. Okey. Fi darin au makhzan khafiyah. Okey. Dalam rumah dia ataupun di satu tempat simpanan dan khafiyah, secara tersembunyi. Okey. Maknanya ambil harta orang lain secara tersembunyi. Itulah syahidnya. Itu maksud perbuatan mencuri. Okey, ayat khuzahu sarik min hunaka. Okey, diambil daripada tempat simpanan tadi. Okey, yang kedua, mablagh. Okey, ukuran ataupun sukatan mencuri tadi. Al-muttafaq alaih, seperti mana yang dipersetujui. Okey, inda fuqaha muslimin fi uqubah sariqatihi wa rubu'u dinarin. Ialah 4 dinar. Okey, siapa hak 4 dinar, barulah dia tadi dianggap sebagai perbuatan mencuri dan kena hukum sebagaimana hukuman mencuri. Okey. Kemudian ittafaqal jumhur ala annal qat'a la yakunu illa ala man akhraja ma li ghairihi min hirzi. Okey, maksudnya hukuman potong tangan tadi dia tidak akan berlaku kecuali seseorang yang mencuri tersebut akhraja ma li ghairihi min hirzi, dia ambil harta orang lain daripada tempat simpanan je. Okey, kalau contoh kata tuan dia letak rata-rata, dia ambil, tu tidak dianggap mencuri lah, ataupun tidak boleh dihukum dengan hukuman potong tangan sebab kelalaian dan kecuaian dia. Tapi kalau dia taruh molek, okey, maka tu boleh dianggap mencuri. Sebab apa? Kalau kita tengok perkataan al-hirzu sini, boleh kita iktibarkan sebagai ma istamala adatan li hifzi amwalin nas. Dia taruh molek tu, iaitu satu bekas biasanya diguna untuk simpan harta. Okey, sama ada bekas, kita boleh merujuk kepada bekas ataupun peti simpanan. Mungkin boleh juga, sebabnya dia digunakan untuk menyimpan harta seseorang. Okey. Okey, di sini kita diberi suatu saranan daripada sunnah-sunnah Nabi. Okey, sebagaimana hadis diriwayatkan daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahawa Nabi ada berkata untuk kita membaca doa ni. Okey, Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada kefakiran, wal qillati, kekurangan, wazillati, serta kehinaan. Okey, daripada 3 benda ni kita minta berlindung dengan Allah daripada 3 benda ni, iaitu kefakiran, kekurangan dan kehinaan. Wa a'udzubika min an azlima au uzlam. Okey, dan kita juga minta daripada Allah supaya kita ni dilindungi daripada berlaku zalim ataupun dizalimi.
berlaku zalim tadi iaitu kita mencuri, dan dia dizalimi iaitu kita yang mungkin dicuri. Seterusnya kita tengok poin seterusnya iaitu hukum as-sariqah tadi. Hukum mencuri tadi, syurut fi haddis sariqah. Syarat-syarat untuk seseorang itu dihukumkan sebagai mencuri, iaitu ayakuna sariq, iaitu perbuatan mencuri tadi, pencuri tadi mesti cukup 4 syarat ni. Pertama, akilan, seorang yang berakal. Kalau gila tidak dihukumkan mencuri. Balik, dia mestilah balik, cukup umur. Kalau budak kecil ataupun tidak cukup umur, tidak boleh dihukumkan dengan haddus sariqah tadi. Aliman bi tahrimis sariqah, dia mesti tahu bahawa perbuatan mencuri tadi adalah diharamkan. Dan seterusnya, yasrik miqdaran makhsusan, dia mencuri dengan hak qadar yang dikhususkan. Minal mali khafiyah min hirzin ma'lumin. Dia kena mencuri hak tadi kadar yang khusus, iaitu kadar yang ditetapkan. Bukan kalau ambil tak cukup dengan kadar dia, tak boleh lagi dihukumkan sebagai diletakkan dalam haddus sariqah. Yang kedua, la yajib haddus sariqah ala al-majnun as-sawir ghaira mukallafin. Tidak wajib dia had as-sariqah, dihukum, dihukumkan dengan perbuatan mencuri tadi kalau sekiranya dia tu seorang yang gila dan as-sawir, budak yang tidak mukallaf. Kenapa dua syarat ni tidak wajib? Kalau ikut tadi ada 4 syarat yang kalau dia buat, dia dihukum mencuri. Tapi bawah ni tidak wajib nak dua je syarat dia. Yang pertama, al-majnun. Orang yang gila. Sebab apa? Orang gila ni tentu dah syarat yang ketiga tak termasuk, syarat yang keempat pun tak termasuk. Sebab apa? Bila dia gila, kalau orang kata perbuatan mencuri ni haram pun dia tak akan faham sebab dia gila. Sama juga dengan budak kecil. Budak yang tidak cukup umur, yang tidak mukallaf. Kalau kita royak bahawa kita kata mencuri ni balik pun, mencuri ni haram, dia masih tidak faham. Sebab apa? Sebab dia belum akil balik, tidak mengerti. Itu maksud dia. Di sini ada maklumat tambahan. In kanat as-sariqah min as-sawir la yu'aqab alaihi bi haddis sariqah. Samalah dengan dia ayat tadi. Maksudnya kalaulah dia tu seorang budak, maka kita tidak perlu nak menghukum dengan potong tangan tadi, sebagaimana ayat Quran. Wa innama yadkhulu fi babit ta'zir, tapi dia dimasukkan dalam hukum bab at-ta'zir. Ta'zir ni timbal balas lah. Kalau dia ambil 50 sen, maka kena bayar balik lah 50 sen tu. Tu maksud hukum ta'zir. Seterusnya kita tengok qada nisa. Qada nisa ni ra'yu aksarul ulama ala annahu rubu dinar. Kebanyakan ulama menyatakan dia 4 dinar. Baru kita boleh katakan sebagai boleh digunakan hukuman potong tangan. Yadullu alaihi ma ruwiya an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tuqta yadus sariqi as-sariqi illa fi rub'i dinarin fasaidan. Kita boleh tengok sini daripada Aisyah yang meriwayatkan bahawa Nabi kata, Nabi bersabda, la tuqta, jangan kamu potong yadus sariq, tangan seorang pencuri, illa, kecuali padanya ada 4 dinar.
fasaidan. Okey, dengan sengaja. Rawahu Muslim. Zahaba Malik wa Ahmad wa Ishaq pula. Okey, Imam Malik dan Ahmad dan Ishaq menyatakan annahu salah satu darahim. Okey, ianya cukup 3 dirham pun boleh dihukumkan dengan mencuri. Okey. Au qimatuha qimatiha lamma ruwiya an Ibnu Umar anna Rasulullah qata'u sariqan fi mijanni. Okey. Bahawasanya Sayyidina Umar bahawa menyatakan Rasulullah memotong tangan seorang pencuri yang dalam yang mencuri di dalam sebuah bekah. Okey. Qimatuhu. Okey. Okey, nilai dia salah satu darahim. Ada 3 dirham. Jadi 3 mazhab ni diambil daripada perbuatan Nabi tadilah, yang memotong tangan seorang pencuri yang mencuri di dalam sebuah bekah, yang mana dalam bekah tadi ada 3 dirham. Okey. Jadi kita tengok pada yang nombor 1 tu 4 dirham, 4 dinar, yang nombor 2 adalah 3 dirham. Okey, maklumah zaidah. Ni kita tengok, kita nak tengok yang bertepatan dengan inilah, bertepatan dengan nilai mata wang kita. Okey, miqdarud dinar bil ittifaq 4.25 gram. Okey, dinar tadi bersamaan dengan 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram. 4 dinar bersamaan dengan 1.0625 gram emas. Okey. Dan kodar dia lebih kurang samalah. Okey, bersamaan dengan RM RM176.4. Okey. Yang mana harga tadi bersamaan dengan harga emas, iaitu RM165.68 dengan setiap gram. Okey, nisab zakat pula. Okey, zakat emas bersamaan dengan 20 dinaron, 20 dinar. Ni mengikut wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada Ramadan 1438 Hijriah bersamaan dengan bulan Jun 2017 masih. Okey, ni ukuran ataupun nisab mengikut wilayah persekutuan lah. Mungkin sedikit berbeza dengan kalaulah dengan Kelantan, tiap-tiap negeri dia mungkin berbeza lah. Okey, seterusnya kita boleh tengok sini al-hajah ila at-taubah. Okey. Seseorang yang mencuri, dia perlu kepada taubat untuk dia kembali balik bila dia dah sedar dengan perbuatan dia. Okey. Maksudnya yang pertama tadi tu kita tengok at-taubah wajibah ala kulli man imtaddat yadahu ilal jaram. Okey, bila dia dah sedar tentang perbuatan dia mencuri itu membuat perkara-perkara haram, maka dia wajib bertaubat. Okey, syurutut taubah ila jarimati sariqah. Syarat-syarat taubat kepada perbuatan mencuri tadi. Yang pertama, iqla' aniz zambi. Okey, ia mesti buang dosa dia. Okey. An-nadmu ala fi'lihi, menyesal perbuatan dia. Al-azmu ala adamil audah ila fi'lihi, dia berazam untuk tidak kembali lagi mencuri. Okey. Dan seterusnya raddul haqqu li sahibi, kena mengembalikan hak sahabat dia ataupun saudara dia yang dia mencuri tadi. Okey. Okey. Seterusnya
la takbilu taubatas sarik illa bi raddul amwal allati akhazaha in amkan. Dia kena kembalikan taubat dia tadi. Dalam syarat taubat tu kita tengok dia kena mengembalikan yang kepak tu, raddul haq li sahibi, kena hantar balik. La tuqbalu taubatus sarik. Taubat dia ni tidak dia akan diterima kecuali pertama raddul amwal, kena mengembalikan harta yang diambil sekiranya boleh. Maka sini saya boleh ayat sini in amkinu. In amkanu, sekiranya boleh. Kalau tak boleh, macam mana? Kalau tak boleh, au bil istihlal minha. Kalulah contoh kata hak dia curi tak dia habis. Contoh dia curi makan roti, dia makan habis tu. Maka dia kena minta halal. Al istihlal minha, minta halal daripada tuan dia. Seterusnya jim bi infaqiha fi sabilillah in jahala sahibuha. Das lagu mana pula sekiranya dia tak tahu ataupun tak jumpa tuan. Contoh kata tuan dia mati, ataupun lepas dia curi dia lari, dia pergi, lepas tu tak ingat dia curi tu mana. Dia tak jumpa dah tuan barang yang dicuri, maka infaqiha fi sabilillah, barang tu ada lagi, maka bolehlah dia berinfak pada jalan Allah. Dia buat pergi atas masjid ke, ataupun dia boleh atas masjid, dia infak ke jalan-jalan Allah, sedekah. Moga pahala tadi akan dapat ke tuan dia lah, tak dapat ke kita je sedekah ni. Kena faham tu. Walaupun kita sedekah tapi dengan harta orang lain, boleh ke tuan dia lah. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat ni? Yang pertama, syariatul Islam tahrimus sariqah ala malil ghair. Syariat Islam mengharamkan mencuri harta orang lain. Yang kedua, qadamus sariq ala sariqah. Dalam ayat tadi didahulukan, diutamakan seorang pencuri lelaki daripada pencuri perempuan. Lianna mailur rajuli ila sariqah aqwa. Sebab kebanyakan orang yang mencuri ni adalah lebih cenderung kepada orang lelaki lah. Puan ni jaga-jaga seorang lah. Ataupun kalau dia mencuri pun, dia takkan mencuri secara terang-terangan macam orang lelaki buat. Yang ketiga, syara' al-Islam uqubah qat'u yadus sariq. Sebab apa Islam meletakkan hukum potong tangan kepada orang yang mencuri lil man'i ala sariqah. Untuk pertama menghalang perbuatan tadi, hatta ya'manun nas ala amwalihim wa arwahihim, sehinggalah masyarakat sekeliling merasa aman daripada harta mereka dan jiwa mereka. Ke atas orang-orang yang mencuri tadi. Boleh. Jadi kita habis setakat ni. Bolehlah tengok, boleh tengok tadribat tu, dan insya-Allah boleh cuba buat. Cuba buat tadribat tu, tulis dia punya jawapan dan latihan dalam buku tulis ke, dalam kertas ke, asalkan nak tengok boleh faham ataupun tidak rangkuman tajuk yang telah dibentangkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.